Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan berkaitan dengan skandal keuangan terbesar Malaysia, yaitu 1MDB. Dengan ini kita ucapkan tahniah ke atas kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pembongkaran luar biasa ini. Dipetik daripada utusan Malaysia, kerajaan jejak wang di seluruh dunia berkait skandal 1MDB. Itu kata Johari Abdul Ghani. Kerajaan Malaysia terus menjejak aliran wang mencecah jutaan ringgit di seluruh dunia yang berkait dengan skandal Malaysia, yaitu 1MDB. Pengerusi pasukan petugas 1MDB, Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pihaknya sudah mengenal pasti negara-negara terlibat dalam transaksi wang berkaitan, namun kesemua proses itu harus menggunakan pendekatan undang-undang. Katanya, misi pencarian wang tersebut berada di fasa 2, manakala fasa 1 adalah asas penyelesaian, iaitu perjanjian tuntutan yang ditandatangani antara kerajaan Malaysia dengan Goldman Sachs pada tahun 2020. Beliau berkata ketika ini terdapat isu belum diselesaikan bagi mendapatkan semula aset negara yang berkait dengan skandal kewangan berkenaan. Pada masa ini kita sudah sampai satu peringkat pemulihan besar, major recovery yang kita sudah dapat daripada Goldman. Cuma ada beberapa pertikaian dengan Goldman ini dari segi janji yang mereka mahu bayar, iaitu 1.4 bilion US dollar yang mereka masih tidak selesaikan. Oleh kerana tidak dibayar, meskipun kita sudah beri 4 kali lanjutan, namun mereka tidak membuat bayaran. Jadi kita terpaksa berdepan dengan arbitrasi. Ini akan menyebabkan kita pergi ke kes perbicaraan dan lihat apa keputusannya. Sementara itu, kita akan mencari duit-duit yang masih ada di seluruh dunia yang kita sudah kenal pasti. Kita memang kena melalui proses mahkamah untuk pulih recovery. Wang kira-kira 70 juta di sana, 80 juta di sana, 120 juta, 130 juta katanya. Beliau berkata demikian di akhir sesi bual bicara naratif khas bertajuk Mengoptimum Hasil Agri Komoditi Negara yang disiarkan stesen televisyen kerajaan malam tadi. Sesi bual bicara itu dihoskan personaliti televisyen Syed Munawar Syed Mustar yang bersiaran selama 1 jam. Johari menjawab soalan berasingan daripada Syed Munawar bertanya mengenai perkembangan terkini isu 1MDB dan perjanjian tuntutan antara kerajaan Malaysia dengan Goldman Sachs. Baru-baru ini, kumpulan Goldman Sachs menyaman kerajaan Malaysia di Mahkamah United Kingdom berhubung perjanjian yang penyelesaian mengenai peranan bank dalam skandal rasuah 1MDB yang membabitkan berbilion dolar. Pada 13 Disember lalu, Johari mengesahkan masih meneruskan tugasnya sebagai pengerusi pasukan petugas 1MDB biarpun sudah dilantik sebagai Menteri Peladangan dan Komoditi 12 Disember lalu. Johari berkata beliau masih perlu menerajui pasukan petugas khas itu kerana ada isu belum diselesaikan, terutama bagi mendapatkan semula aset negara yang terkait dengan skandal keuangan itu. Sementara itu, ditanya jumlah keseluruhan wang tersebut secara kasar, Johari bagaimanapun tidak memberitahu anggarannya. Secara kasarnya, ia bergantung. Kalau kita ambil tindakan kepada bank-bank di luar negara yang memudahkan transaksi itu dan tidak menggunakan proses verifikasi KYC, Know Your Client yang betul. Jadi, mungkin kita juga boleh memulakan tindakan undang-undang terhadap mereka kerana tidak menjalankan KYC yang sesuai, menyebabkan banyak duit ini terlepas kepada akaun-akaun yang tidak sepatutnya terlepas, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ayuhlah kita semua berdoa bersama-sama supaya Malaysia dengan segera dapat mendapatkan semula uang Malaysia yang telah boleh dikatakan bertaburan di seluruh dunia ini, khususnya kewangan 1MDB. Dengan adanya kita dapat semula uang ini, maka dijangkakan ada yang dapat digunakan untuk membangunkan Malaysia. Semoga orang yang bersalah dapat dihukum dan orang yang benar dapat
pembelaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. PKP dibuat minggu depan? Tidak. Ini jawaban Menteri Kesehatan. Semua ini gara-gara tular di media sosial yang konon akan ada PKP lagi lah, ada darurat dan sebagainya. Ramai yang mula cakap perkara itu. Sebenarnya itu semua adalah fitnah, itu semua adalah cakap angin, itu adalah kabar angin yang tidak boleh kita percayai. Tolong siarkan kepada rakan-rakan, tolong sebarkan kepada rakan-rakan bahwa belum ada arahan untuk PKP. Ini semua timbul gara-gara bukan juga karena rakyat terlalu suka nak memfitnah atau sebagainya, tapi lahir daripada perbualan rakyat berkaitan kegelisahan, berkaitan dengan ketakutan, kebimbangan mereka dengan laporan kenaikan kes jangkitan COVID-19 semula. Inilah yang menimbulkan cerita angin, kabar angin kononnya PKP akan dibuat sekali lagi. Semua itu adalah pertimbangan yang wajar dibuat oleh rakyat kerana kebimbangan mereka. Namun ini keputusan Menteri Kesehatan. Beliau kata tiada PKP buat masa ini. Diulang sekali lagi, tiada PKP buat masa ini. Dan sebenarnya lebih ramai rakyat tak suka dengan PKP dan darurat, kerana kita sudah melaluinya pada tahun-tahun yang lepas. Ianya agak memboringkan, ianya juga agak menakutkan kerana banyak yang terjejas. PKP yang begitu lama telah menjejaskan bukan satu dua orang tetapi keseluruhan negara kita. Ekonomi merudum, pekerjaan dibuang, ada yang gulung tikar dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya kurang berminatlah dengan PKP dan darurat. Oleh sebab itu, jom kita sambut saranan kerajaan. Agung pun sudah bersuara. Agung pun sudah memberikan nasihat kepada kita semua supaya menjaga diri, supaya kita dapat membantu mengurangkan kadar jangkitan COVID-19 ini. Maka dengan itu, kalau kes COVID-19 merosot, PKP dan darurat tidak akan dibuat lagi. Jadi semuanya sebenarnya bergantung pada rakyat itu sendiri. Kementerian Kesehatan mengakui Malaysia hari ini menyaksikan peningkatan kes COVID-19 yang semakin mendadak. Bagaimanapun, Menteri Kesehatan Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan langkah berkurung atau sekatan seperti Perintah Kawalan Penggerapan PKP tidak dipertimbangkan buat masa ini. Kementerian Kesehatan harap situasi ini dapat dilalui tanpa perlu mengulangi sekatan seperti PKP. Buat masa ini kita tak cakap pasal PKP. Untuk sekarang ini tak ada rancangan untuk melaksanakan semula PKP, katanya pada sidang media mengenai situasi COVID-19 di Putrajaya hari ini. Sepanjang tempoh 10 hingga 16 Disember, jumlah kes COVID-19 ialah 20.696, meningkat 62.2% berbanding minggu sebelumnya. Bagaimanapun, Dr. Zulkifli berkata 97% kes adalah dikategorikan sebagai ringan. Terdapat juga 28 kematian dengan 85% membabitkan mereka yang berumur 60 tahun ke atas, manakala 93% daripada mereka mempunyai komorbiditi. Dr. Zulkifli juga memaklumkan bahawa fasiliti kesihatan ketika ini sudah bersedia untuk menerima sebarang kemungkinan berlaku peningkatan kemasukan pesakit ke hospital. Kita sedia termasuk dengan fasiliti kesihatan ATM, swasta dan NGO bukan kerajaan, katanya. Semasa sisi soal jawab, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Muhammad Razzi Abu Hassan berkata, jumlah kes COVID-19 dijangka meningkat dalam beberapa minggu akan datang sejajar dengan tren global. Bagi pembekalan vaksin Pfizer versi terkini, Dr. Muhammad Razzi berkata,
Proses perolehan masih diteruskan. Prosesnya akan ambil masa dan bekalan agak susah katanya. Bagaimanapun dia menegaskan bahwa stok vaksin Malaysia pada masa ini masih boleh memberi perlindungan terutama bagi mereka yang mempunyai komorbiditi. Katanya, mereka yang ingin mendapatkan suntikan penggalak boleh terus ke mana-mana fasiliti kesihatan yang menyediakannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kita berdoa untuk kesejahteraan Malaysia dan semoga PKP maupun darurat tidak akan dilaksanakan lagi. Kita jumpa lagi. Bye-bye.